Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما الفاضل المحترم وإمام si surau Rawdah Asatizah, Tuan Haji, Tuan Hajah, sahabat jemaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajj ashhurun selesai saja. Habis ni mana? Masuklah bulan Muharram, bulan Safar dan Rabiul Awal. Jadi Nabi SAW setelah selesai ibadah haji, Nabi balik ke Madinah dan Nabi dalam keadaan tak sihatlah. Bulan Muharram, bulan Safar tu Nabi dah tak sihat. Bulan Rabiul Awal nanti Nabi meninggalkan kita. Itu jarak masa tu yang kita duduk ni. Kalau kita nak kenalkan balik tahun yang ke-9 Hijrah tu, Nabi melaksanakan suatu ibadat yang besar, nama dia haji.
pada tahun yang ke-6 sebelum tu Nabi nak datang dah dekat Mekah ni, tapi disekat di Hudaibiyah tahun yang ke-6. Kemudian tahun yang ke-8 ada usaha datang, tahun ke-9 baru Nabi datang. Jadi tuan-tuan, itulah ibadat haji. Satu perkataan yang saya pilih kerana bidang saya adalah bukan pakar pun, cuma berada dalam bidang tu. Pakar tidak, tapi tahu sedikit. Saya nak ambil perkataan فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Apabila kamu afadtum min Arafat, kena berada di Arafah. Orang yang pergi haji mesti berada di Arafah. Jadi adakah tuan-tuan kita bila berada di Arafah ni, kita nak duduk setakat mana? Berapa lama? Jadi Nabi pun sebut Al-Hajju Arafat. Besarnya ibadah haji tadi bertumpu pada Arafah. Bukannya mana dia tuan-tuan, okey duduk sekejap waktu Zuhur 9 hari bulan tu, kerana dalam kursus tu kata walaupun seketika, kita mesti berada di Arafah tadi walaupun seketika. Antara kenderaan VIP adalah ambulans. Kita bukan nak duduk dalam ambulans, tapi best kan. Awak tadi memang sampai ambil jemaah haji daripada Aziziyah, daripada hospital King Abdul Aziz, bawa masuk ke Arafah. Yang lain tak boleh, kenderaan lain dah stop lah. Dia masuk pagi tu berputing je, masuk sampai tu, lepas tu tanpa TV ni Arafah. Dalam keadaan muka kita tengok tu pun haji tu dah macam tak ada darah lah. Macam tuan-tuan ni bangun tidur ngantuk lah, tu okey ni mamai tu okey, ni memang duduk atas tu sedar lah, tampar. Maka itu pun dah jadi cukup dah syarat untuk berada di Azia. Okey, dia ni dapat. Kalau mari itu dalam keadaan koma tak ada, yang itu memang tak dapat haji. Jadi kita pun ambil istimbab daripada itu, kita pun duduklah sekejap saja dekat Arafah. Tahu-tahu tak ada dah dalam kemah. Kemah besar. Sebab kita ambil yang VIP. Saya ada apa ni? Bukan nak mengata ni tuan, tapi saya tengok dia punya package. Ini package untuk siapa ni? Kemah ada ekor besar, duduk macam ni jarak tuan. Kita duduk dalam kemah Arafah tu berapa? Satu tiang tu dekat 18 orang duduk, 20 orang. Nama ada dekat tiang tu duduk. Yang satu lagi kemah tuan. Jadi duduklah tuan. Tak kira sebab kita ada kelebihan, duduk lama sikit. Duduk biar lama, jangan duduk sekejap. Yang saya nak bagi tahu ni, pilih package tadi tuan. Maka Allah sebut ni فَإِذَا أَفَضْتُم min, bila kamu sudah berada di Arafah. Afadtum maknanya apa? Makna afadtum ni nak kena nak faham. Faidan kita selalu wablaha bi faidil iman. Kita minta dengan Allah supaya hati kita, jiwa kita, raga kita ni Allah isi dengan faid. Faid apa benda? Tuan-tuan pernah tengok ada seorang tu kaya dan dia boleh tackle seorang lady Diana, nama dia Al-Fayyad. Nama apa? Fayyad. Tak ingat kan? Bebek kita Fayyad. Maknanya limpahan kurniaan Allah pada dia. Jadi nak tahu perkataan afaktum ni nak pergi mana tuan? Saya bukan nak bagi tahu, tapi Allah nak tunjuk fenomena manusia yang ramai dekat Arafah ni. Umpama dia apa? Dia panggil berhimpun. Perhimpunan ni tuan-tuan tak ramai lagi. Perhimpunan agung dekat video ni ramai? Tak pernah sampai. Itu kira ramai perhimpunan. Kalau muktamar ramai juga. Kalau istimewa tu nak bagi tahu lah, ini ada perhimpunan. Tak ramai. Muktamar tu tak ramai lagi. Istimewa ulama tu. Tapi yang nak disebut haji ni dia panggil apa? Fayadan. Summa afidu
Min haitsu afadan nas. Suatu perintah tuan-tuan supaya kita berkumpul, berhimpun. Tapi bukan makna tu kecil lagi. Kalau nak tuan, saya bukan nak. Tapi nampak ni, mana dia daripada mana pun air ni dia akan turun. Itu sifat air. Dia daripada atas turun dia berhimpun tuan kan. Kalau ada orang sekat, ada benda yang sekat, dia akan tahan dulu. Dia akan apa ni? Macam mana nak cerita ni? Allah, payah ni. Entah kena pergi ni dekat Sungai Mahal. Dekat je kat sini Sungai Mahal ni. Dah pegang pergi. Sungai tu dia ada air terjun tuan-tuan. Jadi kita tengok macam mana suasana nak cerita tentang pergi haji ni, mesti suasana tu kena macam air tadi. Berhimpun, bersungguh-sungguh turun. Yang tu afal. Kalau ada yang sekat, maka lepas tu apa yang sekat itu akan jadi runtuh, dia akan sampai juga. Itu ni jadi kepala apa tu? Kepala air tu betul juga. Tapi kalau teruk sangat, kepala bapak. Tadi kurang, minta maaf lah pagi-pagi ni kepala. Nak bagi tahunya, tuan nak ibadat haji ni, perasaan ghairah, perasaan nak pergi tu. Duduk tunggu di KLIA sampai pukul 1, walaupun visa tak dapat kok, tunggu. Jangan terasa kalau saya nak bagi tahu ghairahnya. Jangan Ustaz ni nak sindir kat kita. Bukan. Nak bagi tahu ghairahnya. Orang kata, Ji, yang ni tak pasti lagi, Ji. Tak apa, tunggu. Yang banyak komen tu orang lain, anak-anak dia, tapi hati dia tu dia boleh terima kan. Dia boleh terima sebab dia janji lah. Saya bukan package tu, saya nak bagi tahunya tuan. Orang yang nak pergi tu dia faham bahawa antara jemputan tu, tapi hati dia tu, kalau hati dia begitu, Allah terima dia. Allah nak tengok hati tu. Tuan, bukan nak mesti pakai ihram tu. Tuan, kalau sangat pergi ihram pada duduk selfie banyak-banyak tu, tu belum tentu lagi. Tapi perasaan tuan menangis tengok orang pergi haji, tak tahu tak? Tuan-tuan mungkin bersama. Kalau dulu-dulu ni, tuan-tuan kita pergi hantar orang haji, lepas balik tu kita akan menangis. Kita akan tanya Allah, bila dah Allah nak jumpa kita. Itu perasaan. Tuan-tuan duduk tanya dalam hati. Orang lain, aku pun kaya juga. Bukan kaya, mana ada duit, tapi kenapa? Yang tu, perasaan tu tuan, seollahnya air tu akan turun, menepuk apa pun, dia akan pergi. Yang ni perkataan fayadan, perhimpunan yang mengerumuni, yang membanjiri tempat yang tadi itu fayadan tu. Allah guna perkataan summa afidu min haitsu afadanna. Hendaklah kamu membanjiri, mengerumuni, membanjiri di tempat tadi, di mana tempat orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan ayat ni pun sebut apa yang kita lakukan di sana. Di ibadat haji Allah dah sebut dah. Antaranya fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sebab tempoh nak buat haji ni bukan selalu boleh buat. Dia bermula dengan 1 Syawal. Betul kan? Saya minta maaf kalau saya tersilap. 1 Syawal dah masuk dah. Siapa-siapa yang pergi umrah bulan Ramadan dengan visa pelancongan, sebenarnya dia kata dia boleh dah duduk situ tuan-tuan, tak nak balik. Sebab visa tu 90 hari. Saya antara baru ni nak buat gitu, ambil visa 90 hari dan saya bawa jemaah dan duduk sana. Pergi 10 akhir, raya pun kat sana. Ingat tak nak balik, ingat nak hantar tu. Dan makanan pun saya dah bawa beli dah, rancangan tu. Tiba-tiba tuan-tuan, kapal terbang kata kalau nak extend tu kena bayar lebih lagi, lepas tu hotel pun banyak, dah sekali balik juga. Jadi balik tadi tuan-tuan, antara ibadat haji tadi tempoh dia adalah 1 Syawal hinggalah haji itu. Kemudian kalau siapa yang nak pergi haji, dia berniat tu memang dalam keadaan rambutnya tuan-tuan tak boleh nak potong dah, misal apa, sebab dia berniat daripada 1 Syawal tadi, niat haji dia. Kalau dia niat umrah tak apa, sekejap je, dia panggil haji tamattu'. Tapi kalau niat haji dahulu, dia akan jadi ifrad. Kalau orang tu pula jenis banyak bisnes, pilot pulaknya, maka dia akan niat dengan haji qiran. Boleh ke ni saya sebut ni macam
Saya tahu. Boleh sikit-sikit tuan-tuan nak bagi tahu. Sebab kita buat kerusuh ni, haji ni tuan, lepas ni nampak macam dah habis haji. Rupanya bulan 1, bulan 12 ni dah start dah kerusuh umrah ni. Cepat dah. Nak tanya tuan-tuan, sini dah buat dah kerusuh jenazah. Dah buat? Siapa jadi jenazah? Oh, tuan-tuan, hari tu saya ingat satu masjid Al-Aziz tu, dia kata, Ustaz, kat kita ada masalah tahun ni. Tak ada orang nak jadi jenazah. Sebab jenazah yang orang jadi jenazah tahun lepas meninggal tahun ni. Oh, jadi pakat tak nak buat lah. Oh, jadi kena buat lah kursus tadi, latihan macam mana. Oh, ambil apa benda. Tapi yang nak jadi tu dia kata tak nak jadi lah. Sebab pengalaman lepas siapa yang jadi, akhirnya jadi jenazah semua. Kursus kahwin dah buat lah. Kursus apa ni? Perkahwinan, kursus pengantin. Oh, tak buat sebab dah kahwin. Tak boleh. Dia kena tra sebelum kahwin, post kahwin kena buat kita tahu tak. Jadi yang tu. Jadi kursus haji ni pun sama juga. Dia sebelum pergi haji tu kursus perdana yang besar. 3 hari dekat mana ni? Masjid Sultan Salahuddin Shah Alam. 3 hari tu saya ingat tahun 2011 pergi tu 3 hari kena berada, 3 hari 2 malam. Dan buat bersama tu betul-betul dengan kain ihramnya kena pakai, dengan wukufnya. Maka saya selesai je tahun 2011. Tahun depan tu saya cakap kat sahabat-sahabat, siapa-siapa yang ada hati niat nak pergi haji, kalau tak dapat juga pergilah kursus haji perdana tu. Pergi yang tu pun tak apa dah, saya pun bawa Tazkir aja dapat 3 orang pergi. Padahal saya dah pergi haji dah, tapi nak rasa balik, nak tengok suasana tu, nak pergi pula. Tak boleh dah. Tahun 2012 saya pergi lagi ke sekali kursus perdana. Jadi dia kata ada kata saya kata saya dah pergi haji, cuma nak tengok ramai orang, nak suasana tu. Orang kata boleh. Dia kata kalau kena bayar tak apa, ada sponsor lah. Oh, sedap lagi, free. Makanan banyak tuan. Jadi saya pun duduk 3 hari rengkah pula. Tengok suasana pada tahun 2012 tu, dia punya pelaksanaannya longgar sikit berbanding dengan tahun 2011. Maknanya dia masuk tu, mula-mula dia pakai ihram. Lepas tu wukuf tu, malam tu tidur di Arafah. Dia ada kat bawah tu, tidur Arafah. Kami yang 3 orang ni, tak apa, kami yang pakai ihram. Duk pakai ihram, tidur pun. Oh, kawan kata, kena pakai, kau orang lain tak pakai dah. Tak apa, kita sebab kita dah niat. Jadi kena pakai. Bukan niat betul. Esok sembahyang subuh pun 3 orang ni, Allahu Akbar, ataupun 4 orang yang pakai ihram. Orang lain, orang lain tengok ni mana. Jadi kena buat betul walaupun nama kursus. Sebab kat sana nanti yang ni. Jadi tuan-tuan, maka pertama sekali fala rafasa. Allah tuan, dia tak tunjuk secara direct apa makna fala rafasa. Asalnya fala rafasa ni benda yang dosa. Tapi Allah kata, tapi ulama terjemah bagi tahu benda yang Allah nak sebut tu ialah benda hubungan antara suami dan isteri. Yang ni mula-mula sekali. Fala rafasa. Jadi siapa-siapa yang pergi haji tuan, perkara pertama sekali yang kena jaga adalah kita dengan isteri kita ni jangan terlalu nampak manja, terlalu nampak jadi mesra, terlalu nampak macam intim. Tak, ini bukan tempat dia. Minta maaf boleh? Kau sebut ni. Jangan. Sebab benda ni akan berkait nanti kalau tersilap perkataan. Awak ni comel dah. Perkataan tu pun mendorong perasaan gairah. Tak boleh. Jadi yang tu kena jaga. Bukan tak nak bagi selfie tuan-tuan, tapi nampak gaya ni. Ramai yang buat pergi tu seolah benda ni nampak macam okey boleh berjalan. Kita tahu hati kita ni pergi kat sana dengan beratur, dengan berkerumun, dengan sentuh pula. Yang tu tak boleh sabar ke 40 hari. 40 hari ni tuan-tuan, pening kepala nak selesaikan tu. Sehingga tuan-tuan, minta maaf saya sebut antara perkataan fala rafasa ni, iaitu selesai sahaja ibadat haji yang besar tadi, tempat yang paling orang ramai berkerumun, selesai dah. Antaranya orang pergi ke Arafah, orang pergi ke Mina, orang pergi melontar, orang pergi semua tempat pergi. Dah selesai ni, orang nak pergi mana? Dah bercukur dah nak pergi mana ni? Dia tunggu duk beratur ni. Ada satu buku yang kena tanda nama dan ambil kunci. Nama apa bilik tu? Dah bising dah. Ni. Siapa dia ni antara pelanggan, customer yang regular?
Kita orang muda masa tu, tahun 40, umur 40 lah. Kita nak pergi tengok makcik tu awal dah, dah tulis dah nama dia. Umur 60. Umur 60 tuan-tuan, dah makcik ni, mana makcik puasa kau pada malu nak tulis. Makcik ni tuan, dia tak malu dah, dia tulis nama dia dah. Semalam nampak ada nama. Tulis lagi hari ni. Allah. Jadi nak bagi tahunya bagaimana Allah nak suruh kita jaga tu, lepas tu ada peluang lepas tu. Saya pula tak bagi tahu dia. Lepas tu mana dia, kita pun malu nak beratur sangat, takut nama tu dah banyak sangat dekat tu, malu. Dah dapat kunci ke masa tu, tengok orang rumah kata nak pergi umrah. Kita dah dapat dah kunci. Tabung haji pun dah bagi ustaz, untuk ustaz. Oh, hadiah. Kita pun pergi jumpa dia. Kita pun tak boleh, dia kata dia nak pergi umrah. Allah tuan. Kunci dah dapat dah tuan. Dia pula gaji, dia pun malu-malu dengan saya pun pergi serah balik dah kunci. Aduh, pening. Dan sekali saya round Kaabah, bukan round Kaabah, round tepi-tepi tu hotel yang ada. Saya pun tak kenal masa tu. Tanya-tanya satu bilik tuan, 800. Sebab saya tak reti masa tu, saya tak tahu ada hotel yang kecil ke. 800. Saya pun fikir, ya Allah, tak apalah, nak dapat rezeki ke kat sini tuan-tuan, nak dapat bayarlah 800. Tapi sebelum tu saya pergi Disaji yang ada dekat Janatariah bawah tu, bukan yang Disaji dekat tu. Pergi tu makan roti canai je, tapi ingatan pada Allah tu, duk minta dengan Allah, harap pun dengan Allah supaya Allah ni tolong saya. Duk makan kan, tiba-tiba Allah hantar seorang sahabat yang lama belajar di UAE, rupanya dia bertugas dengan tabung haji, jaga hotel yang besar. Zul Khairi, hari ni dia balik dah ke Malaysia, dia buka satu nasi Arab, nama dia Happy Camel. Tuan-tuan kena pergi. Kalau tak boleh pergi bila-bila, pergi hari ni tu, ajak saya. Sebab saya dah promosi Happy Camel belakang BBN tu, tu dia salah tu dia punya tu. Dan dia lah yang saya tengok muka dia pun, saya teringat ibadah haji saya dulu. Saya pun makan roti canai dengan dia, makan banyak benda saya nak sebut, malu nak cerita benda ni, nak tahu. Dia kata esok mu jumpa aku. Kenapa? Ambil anak kunci. Aku tengok muka mu pun aku dah reti. Allah ya Allah. Itu tuan-tuan, nak bagi tahu. Esok tu dapat kunci tu senyap-senyap. Mak tanya, adik tanya, bagaimana ni lagi iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia nak cerita, fala rafatha wala fusuq. Jangan buat benda-benda yang fasik dekat Mekah sana. Ambil benda-benda, nak ambil azimat ke apa, tak payah. Kita ambil keberkatan tu daripada amalan kita. Wala jidal, dan jangan nak jadi mufti, nak hukum orang lain. Kita belajar setakat kita mampu faham dan orang lain. Dan wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa yang kita lakukan, Allah bagi tahu dah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dalam ibadat yang ramai ni, orang pun tertumpu-tumpu nak tahu. Kalau dulu tuan-tuan hantar mak ayah kita tahun 70, tahun 60 tu tak tahu lagi bila dia nak balik. Lama perjalanan masa tadi dengan kapal dan tak tahu, berita dia nak sampai, nak telefon pun mahal. Bertulis surat je. Dan tulis surat. Kalau tuan-tuan baca cerita di bawah bayangan Kaabah, lindungan Kaabah, Buya Hamka, bagaimana dia bawa diri dia kerana merajuk dengan pasangan kekasih dia ni, nak dijodohkan orang lain. Dia pun pergi ke Kaabah sana, ke Mekah. Dia macam seolahnya dia tak nak balik dengan keadaan dia tak makan, tak apa, sehingga orang lain pesan pada dia. Masa tu pun bagus, dia kisahkan diri dia. Maknanya dia dulu kalau pergi ke Mekah ni tuan, utusan dia surat, ada orang mari sampai. Tu dia berita hari ni tuan. Setiap saat, setiap minit, setiap jam tu kita boleh tengok keadaan dia. Jadi kenapa Allah bagi tahu tak perlu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Tak perlu. Seolahnya kita ni, kalau kita main bola, saya minta maaf, saya pun belak cerita ni nasihat untuk saya. Kalau kita main bola tuan-tuan, kita skor, siapa penyokong Liverpool sini, minta maaf sikit, berapa kosong hari tu? Marah. MU saya tak kisah tuan, saya dia lalang, mana yang menang itu pasukan saya. Kalau Liverpool menang, saya Liverpool. Kalau MU menang, tak ada masalah apa-apa. Jadi tuan-tuan, masa main bola tadi, masa nak skor, masa ada tak kita akan ambil gambar kita untuk nak tunjuk bahawa kehebatan kita? Tak ada apa pun.
Tak ada orang pun tuan nak tunjuk dia ni. Sebab apa? Ada dah kameraman yang akan tangkap gambar dia, ada dah pengulas yang besar akan bagi tahu betapa dia ni hebat. Kita sendiri ni tumpu betul-betul atas perbuatan kita. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu. Buat betul-betul, bukan selalu boleh pergi. Tuan buat, jangan nak sibuk diri kita dengan orang lain. Kita buat betul-betul. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Isna' jamilan faturuthu fil bahri illam yakun samak ya'rifuhu farrabbu ya'lamu. Ada seorang penyanyi, dia bagi tahu isna' jamilan, buatlah perkara yang baik itu paling cantik. Jamilan, buat suatu benda memang terbaik. Isna' jamilan faturuthu fil bahri, kemudian kamu campakkan kebaikan kamu tadi dalam laut, samudera. Campak kan ikan. Saya minta maaf lah, pening 2-3 hari ni. Mula-mula kawan tu dia nak pakai duit. Dia kata, dia tunjuklah ikan arwana, harga dia 700 dia kata. Kalau orang lain beli 6,000 tu. Nak tunjuknya dia perlukan duit. Dia kata kalau ustaz nak tahu harga ni, kalau kat kedai 6,000, tapi dia kena ada chip. Kat situ ada surat beranak dia. Aduh, ikan arwana pun ada identiti tu yang nak jadi mahal tu. Sebab yang saya ni tak ada surat beranak, dia nikah cara haram, jadi dia tak dapat surat beranak. Jadi tu, tapi dah besar dah, jual 700. Dia kata 700 betul. Dia kata tak. Saya kata tanya dia, nak letak kat mana ikan aku ni? Ustaz ada kolam ke? Beli ikan 700 letak dalam kolam, orang tak nampak tuan. Buat apa beli? Kita beli ikan yang mahal ni supaya orang tengok cantiknya. Jadi dia suruh saya letak, kata baik tak payah mak. Kan gini kalau kau ustaz nak, tambah lagi 100.5. Mana beli aquarium sekali. Okey lah, jadi 850. Okey. Last sekali tanya rumah tak nak. Buat apa? Buat sobat mahal-mahal, baik beli ikan kat pasar. Aduh. Dengan 700 tu tuan beli ikan sekarang ni, makan sebulan 2 bulan pun cukup. Ni beli seekor kalau mati kan, kau boleh buat perkasam je. Jadi saya pun fikir gini lah mak, kalau mak perlu sangat kat duit tu, inilah ustaz bagi 500. Kenapa 500? Ustaz mak ada duit, nanti mak bayar. Daripada saya beli duit tu, tengok esok rubah hati perempuan ni. Mana tadi kata tak nak, tak bagi, nak lah, nak. Payah kan, Allah, payah orang perempuan ni kan. Saya kalau orang kata ustaz kenapa ustaz tak kahwin seorang lagi, saya kata kalau kahwin seorang lagi perangai lebih kurang tak payah. Perangai tak sama je. Kalau kahwin 2 ke 3 pun lebih kurang je kan. Malam cakap lain, esok cakap lain. Pagi ni dia nak pula aquarium. Kita pun kena telefon balik mak, jadi lah aquarium jadi. Lepas tu bila nak hantar tu tuan, dia kata ustaz kena tambah sikit lagi sebab lampu tak termasuk, kena tambah pula lampu pula. Tu ikut mula mak, bayar 950. Tu kata ustaz cukuplah RM50 lagi. Bodek cukup 1,000. Beli ikan tadi kan bagi tahu tu, tengok bocor pula. Aquarium tadi isi air tak reti isi, bocor. Kena beli pula aquarium lain. Ingat saya nak cerita ni. Ingat nak pergi beli tu yang murah je lah 145. Pergi kat Kajan, tengok tu orang rumah ni. Bukan rumah, siapa-siapa pun sama, saya pun sama juga. Asal dia nak beli ikan murah. Pergi beli suatu aquarium nak sama mahal dengan mutu pula. Malah cerita berapa harga. Nak bagi tahunya, buatlah benda yang baik kan, buat benda baik. Tapi campakkanlah kebaikan tu dalam laut. Illam yakun samak ya'rifu, jikalau ikan pun tak tahu ataupun tak perasan perbuatan kita ni baik. Kita tadi buat baik, tak nak tunjuk kat manusia, tapi kita campak tu mana dia main dengan ikan biarlah dia appreciate. Baru dia tengok kita tu, dia tahu ni orang baik. Orang lain tak tahu. Ikan, burung di langit tahu bahawa tiba-tiba buat dono juga tanya. Ya Allah tuan-tuan, kalau ada tasik, mana-mana tasik tuan-tuan pergi jogging tadi, tengoklah orang yang baik ni tuan-tuan, ikan akan timbul dan melompat-lompat ikut dia. Kalau tuan-tuan tak percaya, ikut saya pergi Taman Jaya, dekat Petaling Jaya, Tasik Jaya, dekat TMB tu. Saya tuan masa tu jogging, tengok ikan ikut saya. Baru hebat. Tuan orang tengok, kenapa dia ni sambil berlari, ikan tu tersilap orang.
Sebab dia ingat tuan yang bagi roti hari-hari punya saya. Jadi baru dia kenal kita. Ni kan nak jogi je. Ikan tu ingat dia ni akan bagi roti. Jadi bagilah makanan pada ikan tadi. Ikan tadi macam ikan lomba akan kenal kita, iaitu ikan akan kenal bahawa dia ni orang yang baik. Jadi buatlah baik. Illam yakun sama' ya'rifuhu farrabbu ya'lamu. Pasti Allah Tuhan kepada serki alamin. Kalau ikan buat dono, Allah tetap mengetahui perbuatan kita itu adalah perbuatan yang baik. Seorang pendeta namanya Pak Zabar. Orang mana Pak Zabar ni? Dekat je sini je. Orang Negeri Sembilan. Tuan-tuan ni nampak je macam sini, tapi dekat nilai ni mana Negeri Sembilan. Pak Zabar tuan-tuan ni. Pak Zabar orang Negeri Sembilan tu. Oh, dia tuan-tuan tahun 1946 1938 awal lagi masa tu, dia berkonfrontasi dengan seorang yang namanya sama dengan nama saya, Abdul Majid. Abdul Majid ni seorang petugas di tabung, bukan tabung haji, masa tu tak ada tabung haji, urusan haji dekat Mekah tahun 1938. Bulan berapa ada satu surat. Seorang tu dia tak sebut nama dia Abdul Majid bin Zainuddin, dia tak tulis, tapi dia letak gambaran nama dia TRM, The Real Malay. Ni tuan-tuan dah tengok tak cerita Mak Kilau ni? Saya pun tak pergi tengok lagi. Jadi nak bagi tahunya tuan, The Real Malay tadi, Abdul Majid Zainuddin telah mengkritik pandangan pendeta Zabar. Bila pendeta Zabar tuan-tuan bersungguh-sungguh untuk merdekakan negara kita ni daripada penjajah. Walaupun asalnya pendeta Zabar adalah seorang bukan tali baru, penulis jurubahasa kepada Inggeris. Tapi lama tu dia tengok tuan-tuan, bangsawan, orang hebat-hebat ni semuanya termasuk dalam kategori orang putih, maka dia bawa ni tuan-tuan, dan dia antara Melayu dunia yang dia tentang dan akhirnya tertubuh UMNO. Saya ni orang UMNO kan, 1946. Pendeta Zabar berada di Dewan Istana Johor tu, dia mengungkapkan perkataan ni. Dia bagi tahu, berbuat baik ayuhai taulan, ke dalam lautan engkau campakkan. Kalau tidak dikenal ikan, Tuhanmu tahu iakah bukan. Tengok buayaan pendeta Zabar ni. Saya belajar bahasa Arab. Isna' jamilan faturuthu fil bahri illam yakun sama' ya'rifu farrabbu ya'lamu. Tapi pendeta Zabar dengan merentasi budaya dia, masa dia, bahasa dia duduk zaman yang tiada teknologi masa tu, tapi dia membaca dengan bacaan yang besar, luas, maka dia boleh terjemahkan bahasa tadi dengan bahasa yang indah. Berbuat baik ayuhai taulan. Dalam bahasa baru, dia tukar perkataan taulan menjadi rakan. Bahasa asalnya, dia bukan rakan. Rakan ni baru dia tuang. Rakan ni bila ada rakan muda, rakan tua, rakan remaja, semua rakan. Itu baru ada perkataan rakan. Kalau dulu dia bagi taulan. Rakan taulan. Berbuat baik ayuhai taulan, ke dalam lautan engkau campakkan. Kalau tidak dikenal ikan, Tuhanmu tahu iakah bukan. Dia mengajak semua umat Melayu ni bersatu tuan-tuan untuk menentang penjajah, dan orang yang menentang pendeta Zabar adalah Abdul Majid ni. Dia tulis surat pada dia kata, kenapa kita mesti menentang British sedangkan British banyak memberi kemudahan pembangunan. Dia cerita kereta api ada, timah ada, kan kita belajar dulu. Antara kebaikan ada British, ada apa dia? Ada bangunan besar-besar dia. Allah Ta'ala. Jadi itulah yang ada dalam minda orang Melayu masa tu, maka ditegur oleh pendeta Zabar. Akhir sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah, afidu, kita mesti tuan-tuan bila buat suatu mana-mana ibadah, cari tempat yang ramai orang. Kalau sembahyang di rumah seorang tuan-tuan, baik dah kita. Ramai lagi orang dekat rumah pun tak sembahyang, betul tak? Tuan-tuan balik dah raya haji baru ni tuan. Tuan-tuan duduklah dengan sepupu, dengan siapa-siapa tuan. Bangun subuh tu kita tunjuk ni, kita nak kejut anak kita. Sebab kita bawa anak kita pun jadi malas nak bangun. Sebab malam tadi duduk borak dengan sepupu dia, bangun. Rupanya yang tuan rumah pun tak bangun solat subuh tu.
korban, tapi nak bangun solat ni nak kena kejut, kita tengok Allah, betul lah 80% daripada orang Islam tak sembahyang. Yang sembahyang ni dia ni. Jadi kena jaga yang tadi. Di rumah tuan-tuan, kalau kita boleh sembahyang di rumah, alhamdulillah, mulakan di rumah. Tapi pahalanya tempat yang lebih ramai, iaitu kita datang ke masjid ni, mari ramai. Oh, yang ini nampak macam tak berapa ramai, tukar pergi masjid lain. Masjid At-Taqwa ramai tak? Kata ramai ni, cari lagi. Sebab kita kena cari masjid yang ramai supaya kita dapat pahala lebih. Ataupun kalau gitu kita kena ajak orang lain. Mari. Kenapa? Aku bukan nak suruh sembahyang sana. Aku nak suruh bila aku sembahyang ni pahala banyak. Hanya tu kita kena usaha. Pertama, afidu, ramaikan orang. Seperti mana tuan-tuan, bila azan maghrib waktu apa ni? Bulan Ramadan. Berbuka tuan-tuan, ya Allah. Orang tak azan, tangan ni dah pegang dah. Ni azan pun tak mari lagi, tapi ambil dah keadaan suasana Ramadan tadi tuan. Gini tunggu tuan. Waktu tunggu makan-makan, yang marinya ialah waktu terawih. Terawih tu ramai. Mari. Maghrib pun tak ramai, isyak pun tak ramai, yang mari ramai bila? Waktu terawih, sebab ramai tu. Tu pun 10 hari yang pertama. Lepas tu lepas tu kita mari lagi suasana yang ramai ialah hari raya haji dengan hari raya puasa bagi ramai. Dan nak bagi tahunya ialah tuan-tuan, satu masa dahulu ada suatu peristiwa di Muzdalifah. Satu kumpulan jemaah haji tak dapat masuk untuk bermalam di Mina dan melontar, sebab mereka ni duduk di Aziziyah. Ada? Sebab dijanjikan bas tadi akan masuk ambil mereka, sebab mereka ni VVIP. Tapi bas tak masuk, jadi nak bawa mereka ni ke mana? Tempat Mina, nak duduk sekejap tu, maka gelas sekali tak boleh masuk zahmat, maka tuan tak dapat masuk. Jadi yang ni siapa nak bertanggungjawab? Maka akhirnya tamu haji mengambil keputusan bayar dam untuk mereka. Itu belum lepas lagi kan? Sebab tanggungjawab ni bukan tamu haji, tanggungjawab ni adalah individu yang buat haji. Betul? Tuan yang pergi buat haji, tuan tahu bas tak mari, tuan kena jalan kaki lah pergi. Jangan nak jaga VIP. Tuan ni VIP tahu, saya tak ada jalan kaki sebab saya kan. Tu tuan-tuan kena jawab dengan Allah. Kita buat haji ni tuan, dan bukan kerana kita nak bayar berapa baik. Allah nak tengok pengorbanan kita sejauh mana kita mampu ikut manasik yang Nabi tunjuk. Bukan kita buat haji ni kerana kita nak pilih mana hotel yang paling dekat, yang paling besar, lepas kita nak relax. Tak boleh. Summa afidu min haitsu afadan nas. Kamu mesti berhimpun, berkumpul di mana tempat orang lain ada. Bagus sikit. Sebab saya tak mampu nak beli package yang ratus ribu ni, sampai 200 ribu tuan. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tapi waktu mabit, waktu kena duduk di sepertiga malam tu, duduk lama. Bukan duduk tunggu dekat hotel mana bas yang ni tak terjawab nanti. Bayar dah itu memang kan, tapi kena ada usaha kita supaya kita boleh berjalan kaki. Sebab haji ni jihad. Haji ni jihad yang paling besar adalah haji itu sendiri tuan. Kalau orang perempuan dia kata, ya Rasulullah, bagaimana kami nak berjihad seperti mana orang lelaki? Nabi kata pergi haji. Tiba-tiba pergi haji nak main-main, mana boleh? Pergilah. Walaupun dia kata di depan sana ada masalah, ada muskilah, ada masyaqqah, tumpu juga. Sebab apa? Ganjaran dia sejauh mana kita sanggup berada mengikut sunnah Nabi, manasik tadi. Bukannya kita memilih untuk duduk selesa. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sedikit tu ceritanya, sebab rasa macam tak puas hati tuan-tuan. Bila manasik haji ni diambil sekadar yang perlu, sunnah-sunnah Nabi ni diambil yang ni. Jadi kita ambil wuduk ni tuan-tuan, ambil wuduk. Memang sah ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, basuh rambut ni kaki. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Betul kan? Basuh. Tapi yang tu kita buat masa ambil wuduk. Kita basuh tangan, kita bergomong-gomong, kita basuh dengan 3 basuhan, kita buat semua tadi dengan sempurna. Yang tu baru nama wa atimul hajja wal umrata lillah.
Jangan kita buat mengikut keselesaan dan kita tinggalkan yang Nabi tunjuk. Sebab nak buat haji ni bukan senang. Susah payah kadang tiba-tiba kita memilih untuk senang, yang tu jadi suatu benda yang Allah mohon ampun kepada kita. Allah bagi tahu di sini wastaghfirullah, maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya innallaha ghafurur rahim. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita sampaikan daripada kalimah afidu ni, sedikit je tuan-tuan kena ingat, iaitu afidu ialah bagaimana keadaan suatu air yang hendak meneruni suatu tempat yang tinggi berhimpun, itulah dimaksud dengan afidu, berhimpun dan membanjiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.